Jawapan mudahnya bukan mungkin atau tak mungkin. Jawapan mudahnya adalah boleh. Pertama sekali, kita kena tengok peruntukan perlembagaan. Peruntukan perlembagaan yang dirujuk oleh pemimpin politik veteran Lim Kit Siang adalah betul, iaitu perkara 43 Fasal 7. Fasal 7 ni dia mengatakan apakah dia kriteria ataupun syarat-syarat rakyat Malaysia yang boleh menjadi Perdana Menteri. Dan syarat yang dinyatakan cuma satu, iaitu dia mestilah warga negara Malaysia dari bentuk operasi undang-undang, iaitu bentuk yang utama. Kalau dia menjadi rakyat Malaysia melalui permohonan by way of registration, dia tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Ataupun kalau dia menjadi rakyat Malaysia melalui proses naturalisasi pun tidak boleh jadi Perdana Menteri. So satu-satunya cara, dia mestilah rakyat secara asal mengikut operation of law yang dinyatakan dalam perlembagaan. So itu sahaja syarat yang ada. Tidak ada syarat tersurat yang dinyatakan seseorang Perdana Menteri wajib seorang yang beragama Islam maupun Melayu. Tidak dinyatakan. So dari sudut perlembagaan yang tersurat, peruntukan bertulis, ya, sesiapa rakyat Malaysia yang menjadi rakyat melalui operasi perundangan perlembagaan boleh menjadi Perdana Menteri tanpa mengira agama ataupun bangsa. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Bila kita baca perlembagaan, ada yang tersurat secara jelas, tapi kita perlu membaca peruntukan-peruntukan lain yang berkait rapat dengan isu ini. Apakah peruntukan perlembagaan lain yang berkait rapat dengan perkara ini? Iaitu, siapa yang berlantik Perdana Menteri? Perdana Menteri tidak dipilih oleh rakyat. Kita pergi ke peti undi semasa pilihan raya untuk memilih calon wakil rakyat kita. Dan apabila kesemua 222 calon sudah pun dipilih, maka proses pembentukan kerajaan berlaku. Tetapi pada masa proses pembentukan kerajaan berlaku, kerajaan ataupun tunggak utama kerajaan, iaitu Perdana Menteri, akan dilantik oleh kebawah duli yang di-Pertuan Agong, bukan rakyat. Di bawah perkara 43 Fasal 2 dalam kurungan A kecil, iaitu sesiapa yang dalam hemah bagi dia tuanku mempunyai sokongan majoriti di Parlimen. Jadi walaupun seorang yang bukan Melayu, bukan Islam, boleh menjadi Perdana Menteri, tetapi yang menentukan sama ada orang itu akan dilantik atau tidak adalah Agong. Dan di sini budi bicara mutlak untuk melantik Perdana Menteri adalah budi bicara mutlak Agong. Itu pula perkara 40 Fasal 2A. Budi bicara mutlak bermaksud kebawah duli yang di-Pertuan Agong tidak perlu merujuk kepada sesiapa sahaja. Baginda tuanku tidak perlu meminta nasihat sesiapa. Dia yang putuskan pelantikan Perdana Menteri secara peribadi sebagai Agong. Sebab itu, apabila Sheraton Move berlaku pada tahun 2020, proses pelantikan Perdana Menteri ke-8 telah ditentukan oleh Agong sendiri, di mana dia telah berjumpa dengan 222 orang di istana, bertanyakan pendapat, dia berjumpa dengan Majlis Raja-Raja dan beberapa proses lanjutan yang telah dibuat sebelum dia mengarahkan pihak tertentu untuk membawa sokongan majoriti pada hari Jumaat 26 hari bulan Februari pada masa itu, dan telah dilantik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adakah dia perlu mengambil nasihat sesiapa? Tidak. Peguam negara cuma akan memberitahu proses perundangan dan perlembagaan, tapi dia tidak boleh memberi nasihat siapa yang menjadi Perdana Menteri. So, apa yang saya maksudkan adalah, sekiranya pada hemah baginda tuanku, sekiranya perkara itu berlaku, yakni dalam satu wawancara, salah satu penjelasan saya telah mengambil contoh, sekiranya parti X menang pilihan raya pada tahun 2050 dan pemimpinnya, ketua parti itu adalah bukan Islam, bukan Melayu, maka dia boleh menjadi Perdana Menteri. Tetapi sama ada dia akan dilantik atau tidak adalah untuk Agong tentukan. So kalau dalam hemah baginda tuanku,
dia berpendapat walaupun parti X menang 90 kerusi daripada 222 bersama dengan sekutu-sekutu mereka ataupun gabungan mereka mendapat bentuk kerajaan majoriti, walaupun dia adalah ketua parti yang bukan Melayu, bukan Islam, kalau baginda tuanku percaya dia tidak akan memperolehi sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat yang mewakili rakyat. Dan kalau baginda tuanku percaya orang tersebut tidak akan mendapat keyakinan daripada rakyat, maka dia boleh tidak memilih ketua parti itu. Dan contoh, bukan ketua parti dipilih sebagai Perdana Menteri, kita sudah ada Perdana Menteri kita yang ke-9, Ismail Sabri, bukan Presiden parti, bukan timbalan Presiden parti, salah seorang daripada naib Presiden parti tersebut. Jadi ada dua perkara di sini. Ya, seorang yang bukan Melayu, bukan Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Tapi adakah ini bermaksud dia mesti jadi Perdana Menteri kalau parti dia menang? Jawapannya tidak. Tidak mesti. Tertakluk kepada budi bicara mutlak ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Dan bila baginda tuanku membuat keputusan untuk tidak melantik di atas kepercayaan belum sampai masanya masyarakat Malaysia boleh menerima seorang yang bukan Melayu atau bukan Islam, jangan pula rakyat tafsirkannya seolah-olah Agong bermain politik. Tidak. Sebab itu adalah budi bicara mutlak bagi dia tuanku. Sebab pada masa yang sama, apa yang sebenarnya menjadi kegusaran sejumlah majoriti rakyat Malaysia, yakni yang beragama Islam Melayu ni adalah, seandainya seseorang itu adalah Perdana Menteri yang bukan Islam, bukan Melayu, maka keistimewaan dan kedudukan Islam di bawah perlembagaan, kedudukan dan keistimewaan orang Melayu di bawah perlembagaan, kedudukan dan keistimewaan Majlis Raja-Raja serta bahasa Melayu mungkin terjejas. Itu yang rakyat risaukan. Adakah itu boleh berlaku? So, seandainya baginda tuanku tidak ingin rakyat kegusaran, dan beliau pun mungkin, baginda tuanku berfikiran ada kemungkinan ianya boleh terjejas, maka baginda tuanku boleh lantik calon lain menjadi Perdana Menteri. Tetapi saudara lagi, saya ingin nyatakan di sini, dari segi perlembagaan, kegusaran yang kita sering kali dengar daripada para pemimpin politik, kononnya kalau bukan Melayu menjadi Perdana Menteri, bukan Islam menjadi Perdana Menteri, maka hak keistimewaan orang Melayu akan digugurkan, bahawa kedudukan Islam sebagai agama persekutuan akan dibatalkan, dan perkara-perkara lain adalah sebenarnya suatu kekhawatiran yang tidak mempunyai asas. Kerana apa? Sebab perlembagaan juga memelihara empat perkara ini: Islam, bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu dan raja-raja, melalui perkara 159 Fasal 5 yang mengatakan perkara ini tidak boleh dipindah semata-mata melalui 2/3 majoriti di Dewan Rakyat dan Negara, seperti pindaan perlembagaan lain, undi 21, undi 18, akta undang-undang lompat parti, semua itu 2/3. Tapi kedudukan agama Islam, kedudukan bahasa Melayu, keistimewaan orang Melayu dan kedudukan raja-raja tidak boleh dipindah melalui proses itu sahaja. Melalui Fasal 5, dia mestilah juga selepas kelulusan 2/3 mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Kalau Majlis Raja-Raja tak bersetuju, walaupun Parlimen sudah bersetuju 2/3, dia tidak menjadi pindaan yang sah. So, Majlis Raja-Raja yang mewakili orang Melayu boleh menentukan perkara itu tidak dipindah. Di manakah kegusarannya? Walaupun kerajaan yang meminda itu diterajui oleh Perdana Menteri, bukan Islam, bukan Melayu, dan pindaan dibuat di Dewan Rakyat dan Dewan Negara dengan 2/3, ia tidak menjadi pindaan selagi tidak dipersetujui Majlis
raja-raja. Itu tertulis di dalam perlembagaan. Jadi bagi saya, secara keseluruhannya, Lim Kit Siang betul bahawa tidak ada halangan untuk seorang bukan Islam, bukan Melayu menjadi Perdana Menteri, tetapi proses lantikan terletak secara mutlak di tangan ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong. So baginda tuanku yang akan menentukan. Yang ketiganya, walau apa sekalipun rakyat Malaysia yang majoriti mahupun yang minoriti tidak perlu khawatir tentang asas-asas utama yang dipelihara dalam perlembagaan akan terjejas, kerana proses pindahannya jauh berbeza, juga terletak di tangan baginda-baginda tuanku, sultan-sultan dan raja-raja.